Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Pendidikan Islam tingkatan 2. Nota Pendidikan Islam untuk PDPR oleh Cikgu Nur. Untuk hari ini kita akan teruskan pelajaran 14 iaitu solat berjemaah pengikat hati. Solat berjemaah pengikat hati ini adalah tajuk yang pertama dalam bidang fiqh. Tuntutan solat berjemaah. Apakah yang dimaksudkan dengan jemaah? Jemaah bermaksud berkumpul ataupun ramai. Perkataan jemaah itu bermaksud berkumpul atau ramai. Dari segi istilah, solat berjemaah bermaksud solat makmum bersama-sama solat imam dengan sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum mengikut syarat-syarat tertentu. Seorang imam maksudnya seorang ketua dan seorang makmum iaitu seorang pengikut. Sekurang-kurangnya seorang makmum. Kalau hanya ada seorang imam, tidak ada makmum, maka itu tidak dipanggil solat berjemaah. Jadi maksud solat berjemaah adalah solat makmum bersama-sama solat imam dengan sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum mengikut syarat-syarat tertentu. Apa hukum solat berjemaah? Hukum solat berjemaah kepada individu itu sendiri, kepada setiap individu termasuk kita adalah sunat muakkad. Sunat muakkad ini adalah sangat-sangat dituntut. Tapi bagi masyarakat, hukum solat berjemaah adalah fardu kifayah. Maksudnya dalam masyarakat itu mesti ada orang yang melakukan solat berjemaah. Sekiranya tidak ada yang melakukannya, seluruh penduduk kawasan itu akan berdosa. Itu adalah maksud fardu kifayah, iaitu mesti di dalam satu kampung mesti ada orang ataupun masyarakat yang menunaikan solat berjemaah walaupun hanya dengan satu imam dan satu makmum sahaja minimum. Seterusnya, solat berjemaah sangat dituntut serta diberikan ganjaran yang besar sebanyak 27 kali ganda berbanding orang yang solat bersendirian. Nabi Muhammad SAW sangat menggalakkan, sangat menuntut agar umatnya menunaikan solat berjemaah. Seterusnya kita nak tengok apa syarat menjadi imam. Syarat untuk menjadi imam yang pertama adalah lelaki. Mesti lelaki. Perempuan boleh jadi imam? Boleh. Tetapi perempuan hanya boleh jadi imam kepada makmum perempuan sahaja. Sekiranya ada lelaki, maka lelaki yang akan menjadi imam. Syarat menjadi imam yang kedua, makmum meyakini sahnya solat imam. Bila kita solat mengikut imam, kita yakin solat imam tu sah. Tidak ada imam melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat. Kemudian syarat menjadi imam yang ketiga, imam boleh membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang betul. Al-Fatihah adalah rukun qauli untuk solat. Maka bacaan Al-Fatihah mesti betul. Jadi syarat yang ketiga menjadi imam, imam tersebut mestilah boleh membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang betul, yang tepat, yang sahih, yang fasih. Seterusnya syarat menjadi imam yang keempat, imam tersebut tidak boleh menjadi makmum kepada imam yang lain. Tidak boleh double lah. Dia jadi makmum, tiba-tiba orang lain jadi makmum dia pula. Tidak boleh. Dia mestilah seorang-seorang dan makmum di belakangnya itu mengikut imam yang seorang tadi. Seterusnya kita nak tengok ciri keutamaan pemilihan imam. Macam mana kita nak pilih imam? Apa keutamaannya?
Yang pertama, pemimpin masyarakat. Sekiranya dalam sesuatu situasi, sesuatu keadaan di mana berkumpul ramai-ramai, berkumpul di antara pemimpin dan rakyat, maka adalah lebih utama untuk kita memilih pemimpin masyarakat sebagai imam. Okey, itu ciri keutamaan yang pertama. Imam yang dilantik oleh pemerintah. Contohnya tidak ada pemimpin lah. Dalam kalangan itu tidak ada pemimpin, maka imam yang dilantik oleh pemerintah lebih utama untuk kita pilih menjadi imam. Contohnya imam-imam di masjid yang telah dilantik oleh pemerintah. Seterusnya yang ketiga, tuan rumah. Contohnya kalau kita pergi ke rumah kawan kita ataupun saudara kita. Okay, untuk memilih siapa yang nak jadi imam adalah lebih utama kepada tuan rumah. Okay, kita silakan tuan rumah untuk menjadi imam. Tapi sekiranya tuan rumah tidak mahu, maka kita bolehlah menjadi imam. Seterusnya yang keempat, lebih alim dan berpengetahuan. Okay, imam yang dipilih tersebut mestilah lebih alim, lebih mengetahui, lebih berilmu daripada orang lain. Seterusnya yang kelima, lebih fasih bacaan Al-Quran. Okay, mungkin ada seorang ini Al-Quran dia biasa saja. Ada seorang imam lagi Al-Quran dia lebih fasih. Okay, dengan sebutannya, dengan bacaannya. Maka adalah lebih utama untuk kita memilih imam yang lebih fasih bacaan Al-Quran. Okay, seterusnya lebih bersih badannya dan kemas pakaiannya. Kita tengok imam tersebut badannya bersih, pakaiannya kemas, maka dia lebih utama untuk menjadi imam. Lebih baik akhlaknya. Okay, lebih kurang sama dengan tadi, lebih baik akhlaknya. Maka kita pilih ciri pemilihannya adalah orang yang lebih baik akhlaknya. Katakan ada dua imam. Seorang tu sangat baik akhlaknya, seorang itu biasa-biasa. Maka kita ciri kita pilih, lebih baik kita pilih yang lebih baik akhlaknya. Okay, lebih warak dan soleh. Okay, lebih warak dan soleh, lebih kurang tadi. Kemudian lebih indah suaranya. Okay, lebih indah suaranya ni biasanya kita akan, contoh ada perbandingan antara dua orang lelaki nak jadi imam. Jadi seorang itu mungkin suaranya lebih merdu. Seorang itu suaranya biasa saja. Maka kita memilih suara yang lebih merdu. Kerana apa? Suara ini juga memainkan peranan. Bila kita dengar suara yang merdu, kita akan berasa tenang. Okay, jadi kalau ada pilihan suara yang lebih baik, kita pilih yang lebih indah suaranya. Seterusnya, telah berkahwin. Okay, telah berkahwin, biasanya lelaki yang telah berkahwin, dia telah mengetahui bagaimana untuk mengetuai keluarganya. Jadi dia mempunyai pengalaman untuk mengetuai solat tersebut. Okay, itu adalah ciri seterusnya. Dan kemudian yang terakhir, lebih tua. Biasanya kita akan memilih imam yang lebih tua untuk menjadi imam. Walau bagaimanapun, katakan ada orang yang lebih muda tetapi dia lebih memenuhi ciri-ciri yang ini, mungkin lebih banyak cirinya, lebih alim, lebih fasih, lebih bersih dan sebagainya, maka tidak salah untuk kita memilih orang yang lebih muda. Ini cuma antara ciri keutamaan untuk kita membuat pemilihan imam. Seterusnya kita nak tengok kedudukan imam dan makmum. Kedudukan imam dan makmum. Situasi pertama, ada sekumpulan makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Ramai makmum lelaki, ramai makmum perempuan. Jadi macam mana kedudukan dia? Iaitu imam berada di depan. Imam lelaki, mesti lelaki sebab ada makmum lelaki. Imam lelaki berada di depan. Kemudian makmum lelaki yang ramai tadi, lebih daripada 2 orang atau 3 orang, dia mestilah membentuk saf di belakang imam. Membentuk saf di belakang imam. Kemudian makmum perempuan pula membentuk saf di belakang makmum lelaki. Contohnya ada makmum lelaki ada 2 saf. Maka selepas itu barulah boleh diteruskan dengan saf makmum perempuan. Ini kalau sekumpulan makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan.
Okey, bagaimana pula dengan sekumpulan makmum lelaki sahaja? Tidak ada makmum perempuan. Okey, hanya ada 4 orang, 3 orang, 4 atau 10 atau 20 makmum lelaki sahaja. Maka caranya adalah imam di depan. Okey, imam di depan. Kemudian makmum lelaki tadi membentuk satu saf di belakang imam. Okey, seterusnya kedudukan imam dan makmum. Imam dan makmum berbeza jantina. Okey, imam lelaki dan makmum perempuan. Okey, makmum perempuan. Maka kedudukannya seperti ini, iaitu imam di depan, kemudian makmum di belakang imam, membentuk saf baru. Okey, seterusnya imam perempuan dan 2 makmum perempuan. Okey, imam dia perempuan, ada 2 orang makmum perempuan. Maka kedudukannya adalah seperti ini, di mana makmum perempuan hanya duduk di belakang sedikit daripada imam dan seorang di sebelah kanan, seorang di sebelah kiri. Okey, kedudukan seterusnya imam perempuan dan 3 atau lebih makmum perempuan. Okey, imam perempuan dan ada makmum 3 atau lebih makmum perempuan. Okey, kedudukannya juga sama, iaitu duduk di belakang sedikit daripada imam. Cumanya yang ketiga, keempat tadi hendaklah dipenuhkan di bahagian kanan satu orang, di bahagian kiri satu orang. Kemudian bergilir lagi kanan satu orang, kiri satu orang. Dia mestilah seimbang antara kiri dan kanan imam. Okay, seterusnya adalah sekumpulan makmum lelaki dan seorang makmum perempuan. Ada ramai makmum lelaki, tapi ada seorang saja makmum perempuan. Okey, ini sama seperti sebelum ini. Imam di depan, barisan makmum lelaki di saf di belakang imam, dan kemudian dah habis makmum lelaki, barulah perempuan akan membuat saf baru di belakang, walaupun hanya dia seorang sahaja. Seterusnya kedudukan imam dan makmum apabila seorang makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Okey, hanya ada seorang makmum lelaki, tetapi makmum perempuan banyak. Maka kedudukannya seperti ini. Okey, lelaki tadi duduk di belakang imam sedikit di belakang imam. Okey, kemudian yang perempuan, sekumpulan makmum perempuan akan membuat saf yang baru di belakang makmum lelaki tersebut, belakang imam dan makmum lelaki. Okey, kemudian imam dan seorang makmum yang sama jantina. Contohnya imam lelaki dengan seorang makmum lelaki seperti ini. Okey, di mana makmum lelaki itu duduk di belakang sedikit daripada imam lelaki di sebelah kanan. Okey. Kemudian sama juga dengan perempuan, hanya seorang imam perempuan dan seorang makmum perempuan, maka makmum perempuan berada di belakang sikit daripada imam perempuan. Okey, syaratnya adalah tumit kaki makmum mestilah di belakang tumit kaki imam. Okey, seterusnya kita nak tengok syarat sah solat berjemaah. Okey, syarat sah solat berjemaah. Yang pertama, makmum berniat mengikut imam. Bila kita nak solat, perkara pertama yang akan kita buat adalah niat. Apabila kita solat seorang-seorang, kita akan niat seperti berikut. Contohnya, solat zuhur. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Itu adalah kalau kita solat seorang-seorang. Adaan lillahi ta'ala. Okey, bila kita mengikut imam, kita kena tukar makmuman lillahi ta'ala. Okey, bila kita niat mengikut imam, barulah sah solat berjemaah kita. Jadi apabila kita nak solat berjemaah, pastikan niat kita itu ubah kepada makmuman lillahi ta'ala. Seterusnya yang kedua, kedudukan makmum di belakang imam, iaitu tumit makmum mesti di belakang tumit imam. Okey, ini untuk yang kes seorang makmum tadi, iaitu di mana tumit makmum tersebut mesti di belakang tumit imam. Yang ketiga, makmum mengetahui pergerakan imam.
Okey, makmum mengetahui seperti makmum boleh nampak imam rukuk, boleh nampak imam sujud dan sebagainya. Ataupun mungkin melalui suara. Okey, melalui suara seperti makmum tahu. Okey, bila imam sebut Sami Allahu liman hamidah, maka makmum tahu bahawa imam itu bangkit daripada rukuk. Jadi dia mengetahui. Kalau tidak tahu, contohnya tidak dengar apa-apa, tidak tahu apa yang imam lakukan, maka tidak sah solat berjemaah. Okey, yang keempat, pergerakan makmum mengikut semua rukun fi'li imam selepas sempurna pergerakan imam. Maksudnya di sini imam mesti mengikut semua yang makmum mesti mengikut semua yang imam lakukan. Kalau imam rukuk, makmum rukuk. Kalau imam sujud, makmum mesti sujud. Tetapi syaratnya adalah imam mesti sempurna dahulu pergerakan. Contohnya imam sujud, dahinya mesti terkena sejadah dahulu, barulah makmum ikut. Okay, jangan imam baru nak cakap Allahu Akbar, tapi makmum sudah sujud dulu daripada imam, maka tidak sah. Okay, mesti selepas imam. Bila imam dah buat, baru kita buat. Okay, itu adalah syarat sah solat berjemaah yang keempat. Dan yang kelima, jarak di antara saf terakhir di dalam masjid dengan saf pertama di luar masjid tidak boleh melebihi 150 meter. Okey, contohnya ini adalah untuk masjid yang ramai, contohnya solat Jumaat. Okey, katakan dalam masjid itu sudah tidak muat. Maka saf terakhir di dalam masjid tersebut, okey, hubungannya dengan saf pertama di luar masjid mestilah tidak melebihi 150 meter. Kalau dah lebih 150 meter, itu dikira sudah terputus, maka tidak boleh berjemaah. Jadi yang terakhir di dalam masjid, dekat pintu tu, contohnya dekat pintu masjid, dengan yang pertama dekat pintu belakang masjid tu, yang pertama saf di luar tu, adalah jaraknya adalah tidak lebih 150 meter. Jadi itu dulu pelajaran kita pada hari ini, iaitu kita belajar tentang solat berjemaah. Okey, nanti kita akan sambung latihan. Ini latihan untuk petang. Maka boleh buat latihan ini. Okey, boleh salin atau cetak dalam buku tulis kemudian jawab. Dan latihan juga akan dipostkan di grup WhatsApp dan juga Google Classroom. Okey, jadi untuk seterusnya kita akan sambung lagi kepada makmum muafiq dan makmum masbuk. Okey, sekian dahulu daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.